X tambah 4,090, iaitu X dan Y ialah dua pemboleh ubah yang mewakili dua kuantiti dengan unit yang sama. Okey. Persamaan linear ni maksudnya adalah awak recall balik, iaitu kat sini ada tunjuk, iaitu kuasa tertinggi satu pemboleh ubah dalam persamaan linear adalah 1. Itu biasanya dia melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, kalau linear ni lah, ketaksamaan linear, iaitu dia X, contoh X yang biasa kita lazim pakai X dengan Y. Okey, kalau yang X kuasa 2, Y kuasa 2, kuasa 3 tu ini bukan linear. Linear kuasa tertinggi dia adalah 1. Okey, persamaan ini dalam dua pemboleh ubah. Ni, tu yang saya kata dia ada X dengan Y. Okey, pemboleh ubah merupakan suatu faktor seperti unsur, ciri atau angka yang tidak tetap dan perlu diambil kira dalam suatu perhitungan. Okey, ketaksamaan ni pula, okey, maksudnya merujuk kepada simbol lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Itu jadi menyebabkan dia kata ketaksamaan. Kalau dia persamaan, dia akan pakai yang kata X tambah Y sama dengan 1. Ini adalah persamaan. Tapi bila dia tukar simbol tu, ada simbol lebih besar, lebih kecil, maka dia adalah ketaksamaan. Jelas? Okay, so sekarang kita tengok contoh. Contoh 1, Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Okay, kat sini dia ada kata maksimum. Jadi maksimumnya dia mesti pakai lebih kecil atau sama dengan. Okey. Lebih kecil atau sama. Ni bukan simbol dia salah. Maaf, cikgu pun nak tersalah pula. Okey, simbol lebih kecil atau sama dengan tu terbalik. Ini lebih kecil atau sama dengan. Okey. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey, kebiasaannya dalam peperiksaan, dalam matematik yang sekarang ni, memang pemboleh ubah kita akan pakai huruf X dan huruf Y. So, yang pertama awak kena nyatakan, okay, kat sini sebab dia kata pasal beberapa buah buku rujukan dan buku latihan. Rujukan dan buku latihan. So, awak kena nyata X itu untuk rujukan, Y itu untuk latihan. Okay, so awak tengok kat sini. Okay, macam ni. Ini memang step pertama dia. Awak kena nyatakan dulu. Okey, tapi tak semesti pakai X dengan Y. Sebenarnya awak boleh je pakai apa-apa saja huruf pemboleh ubah. A sampailah Z tapi huruf kecil. Okey, so dia dah kata buku rujukan adalah RM14. So, X tu untuk buku rujukan jadi 14X. Tambah dengan 9Y. Dan tadi saya kata sebab dia cakap maksimumnya adalah 100, so dia mesti berbelanja kurang daripada 100 atau sama dengan RM100 saja. Jadi sebab tu pakai simbol lebih kecil atau sama dengan. So ketaksamaan linearnya boleh ditulis sebagai, okey, yang ini yang kalau kita dah dapat ni tadi, atau boleh juga jadi ini atau ini. Okey, yang ini maksudnya ni dia bawa ke sini. Okey, ni yang ni 9Y ni maksudnya 14X bawa sini, ataupun 14X sama dengan 9Y tu bawa ke sebelah sini. Tu yang dapat ini. Okey. So contoh 2, Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Dia suruh wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk kesamaan linear yang sesuai jika peruntukan pada pihak sekolah ialah RM150. Okey, bila macam ni, okey, sekolah peruntukan banyak ni. So, maksudnya awak boleh faham lah. Paling banyak dia boleh berbelanja pun hanya sampai 150. So, masih lagi dia akan gunakan simbol lebih kecil atau sama dengan. So, sama. Step pertama dia, awak kena nyatakan pemboleh ubah tu X itu apa, Y untuk apa. So, kat sini dia ada pasal poster matematik untuk digantung, di mana dia ada poster kecil dan poster besar. So, kecil. Yang ni besar. Okey, yang kecil RM12.50, okey. X. Okey, tambah dengan RM18.50 Y. Lebih kecil atau sama dengan 150.
Okey, macam ini kan tadi saya kata tak semestinya pakai XY. Awak nampak yang ni dia pakai K. Okey, dia pakai B. Sebab dia ikut poster kecil dia pakai huruf K. Besar dia pakai huruf B. Okey, so ni nampak sama dengan apa yang saya buat ni. Lepas tu dia tukarkan dia dalam bentuk pecahan. Kalau awak tak tukarkan dia dalam pecahan pun sebenarnya boleh sahaja. Okey, tapi dia tukarkan dalam bentuk pecahan sebab dia nak dapatkan dalam bentuk yang cantik macam ni. Yang tak ada nombor perpuluhan, tak ada nombor pecahan. Okey, boleh tak? Sebenarnya ni dia kata daratkan kedua-dua bahagian ketak sama dengan 2 untuk menghapuskan penyebut pecahan. Okey, ni. So, boleh buat latihan. Tolong buat ya. Praktis 6.1A. Okey. Seterusnya, kita pergi menentusahkan konjuktur untuk dalam satu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. Okey, objektifnya adalah pertama, awak akan dapat membuat dan menentusahkan konjuktur tentang titik dalam rantau. Dan yang kedua, menentukan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey, terdapat dua jenis rantau. Okey, apabila awak buat garisan untuk ketaksamaan linear ni, dia ada rantau bawah dan rantau atas. Okey, asalnya senang je cara awak nak detect. Sebab bila garisan ni, awak ada garisan. Kalau tanya ni, benda ni duduk kat mana? Duduk bawah dia. So, ini rantau bawah. Okey, kalau yang kat sini, kan berada di atas garisan. So, dia rantau atas. Yang ini, so ni rantau atas, ini rantau bawah. Kalau garisannya macam ni, so ini rantau bawah, ini rantau atas. Okey, yang berbeza hanya apabila kalau garis awak adalah menegak. Kalau menegak, yang ini, okey, dia tak ada dia bukan rantau atas dan rantau bawah, tapi dia ada lagi dua jenis rantau. Okey, tengok kat sini ada tambahan. Okey, dia ada rantau kiri dengan rantau kanan. Okey. Boleh. Okey, kemudian kat sini awak kena ingat dia ada dua jenis garisan. Okey, kalau simbolnya adalah lebih besar atau lebih kecil, tanpa adanya simbol sama dengan, garisnya adalah sempang. Sempang tu kalau biasa saya kata garis putus-putus. Ni, macam ni. Putus-putus is macam ni. Ini putus-putus. Okey. Kalau penuh, ini. Okey. Tapi dia kata kat sini, dia pakai kata garis padu. Bila ada simbol sama dengan di bawahnya, dia pakai istilah garis padu. Ini garis padu. Ini garis sempang atau putus-putus. Okey, semua titik yang berada pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, maksudnya kalau dia pada garisan ni, yang ni, itu memuaskan persamaan dia. Okey, semua titik yang berada di rantau atas memuaskan ketaksamaan Y lebih besar. Okey, bila sebab tadi kan ketaksamaan dia ada lebih besar, lebih kecil. So, kalau dia kata lebih besar adalah yang di bahagian atas. Kalau yang Y lebih kecil, dia berada di bahagian bawah. Okey, bagaimana untuk rantau kiri dan kanan? Okey, rantau kiri dan kanan, bila kalau dia lebih besar, dia ambil di sebelah kanan. Okey, sebab kalau awak belajar jujukan nombor pun, kan nombor tu memang akan semakin besar. So, dia lebih besar. Okey, so untuk yang lebih kecil, dia akan ambil rantau kiri. Okey, so contoh, dia suruh lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk negatif 1, dia punya X tu berada di antara negatif 1 hingga 5. Dia suruh plotkan titik 1, negatif 2, 4, negatif 2, 0, 1, 1, 4, 4, 3 dan 2, 6. Tentukan sama ada titik yang diplot memenuhi sama dengan atau dia lebih besar atau lebih kecil. So, yang pertama awak kena lukis graf awak. Untuk lukis graf garis lurus, pertama awak kena dapatkan dua koordinat. Awak boleh pilih apa sahaja nombor, tetapi sebab dekat sini dia dah ada setkan awak punya selang dia tu berapa. Jadi, okey, table tu patutnya memang awak Y, XY. Okey. Awak hanya perlukan dua saja. Nak buat banyak pun boleh, tetapi tak perlu sebab garis lurus, graf garis lurus, kalau kata awak dapat macam ni, awak sama awak dapat graf dia. Kalau awak dapat yang semakin lebih dekat, kalau awak dapat ni, awak tak perlu pun nak kata cikgu saya kena ada sampai 10 baru saya boleh dapat.
Tidak. Sebab garis lurus hanya perlukan 2 titik saja, dia boleh disambungkan sama ada di dalam jarak yang dekat ataupun jauh, dia tetap boleh disambungkan dan awak tetap akan dapat graf garis lurus awak. Okey, saya padam kejap ya. Okey. So sekarang saya kata mula-mula awak kena buat table. Okey. Cukup 2 sahaja table tu. So, apa nilai dekat sini? Yang awak tentukan adalah nilai X. Apa nilai X ni? Awak tengok dekat sini. Okay, sebenarnya dekat sini, maksudnya awak boleh ambil negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Apa-apa nombor ni awak boleh ambil. Tapi nak mudah kalau saya memang akan tengok apa yang ada di sini. So, negatif 1, 5. Tak payah nak fikir-fikir. So, awak gantikan sahaja. Okay. Awak ada sebab dia kata dia bagi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okay, so gantikan X itu dengan nilai X yang ada sini, iaitu Y sama dengan negatif 2. Awak kata tadi negatif 1, so tambah 6. Jadi awak dapat, ni positif 2 tambah 6 jadi 8. So 8 lah jawapan kat sini. Okay, katakan pula sekarang, okay, sebab X dia adalah 5. Okay, nampak? Jadi saya padam kat situ, saya ganti X nya 5. So, ni dia dapat negatif 2 dan 5, negatif 10 tambah 6, dapat negatif 4. So, sini negatif 4. Okay, satu lagi kaedah sebenarnya awak boleh guna calculator sahaja. Okay, nanti cikgu akan kongsikanlah macam mana kalau ada yang nak, nanti maklumkan pada cikgu macam mana untuk gunakan calculator, cikgu akan tunjukkan. Okay, so bila awak dah dapat ni, maksudnya koordinatnya yang pertama, awak akan plot negatif 1, 8. Dan koordinat kedua adalah negatif 5, negatif 4. Okay, so dia plot, okay, dapatlah graf macam ni. Okay, kemudian dia kata plotkan titik 1, negatif 2. So, 1, negatif 2. Macam ni. Kemudian 4, negatif 2. 4, negatif 2 di sini. Okay, lepas tu 0, 1. 0, 1. So, dekat sini. Okay, 1, 4. 1, 4. Di sini 4, 3. 4, 3. Ni. Dan 2, 6. 2, 6 kat sini. Okey. So, soalannya dia suruh tentukan sama ada titik yang diplot tu memenuhi. Okey. Macam mana awak nak kata yang dia penuhi yang mana? Awak tengok. Okay, yang pertama, 1, negatif 2. 1, negatif 2 berada di sini. Okey, garisan yang awak lukis adalah sini. Okey, jadi bila dia, dan dia maksudnya dia berada di bawah. So, bila berada di bawah, dia lebih kecil. Okey. So, dia lebih kecil. Okey, kemudian 4, negatif 2. 4, negatif 2. Sini. Okey, awak tengok dia berada betul-betul pada garisan. So, bila dia berada betul-betul pada garisan, so, jawapan dia adalah yang sama dengan. Okey, dan awak tengok yang ketiga, 0, 1. 0, 1. Sini. Masih lagi berada di bawah garisan. So, ini lebih kecil. Okey, 1, 4. 1, 4. Okey, berada betul-betul pada garisan. So, dia sama dengan yang ni. Okey, 4, 3. 4, 3. Okey, sekarang 4, 3 dia berada di atas garisan. So, dia lebih besar. Okey, kemudian 2, 6. 2, 6 berada di atas garisan, iaitu pada rantau atas. So, dia lebih besar. Okey, so, boleh tak? Okay, kita tengok contoh yang keempat. Diberi persabarannya Y sama negatif 3X tambah 6. Tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Ataupun Y lebih besar pada negatif 3X tambah 6. Atau Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 6. Okay, yang ini dia lukis graf. Yang ini dia tak bagi lukis graf. So, macam mana awak nak tentukan dia? Okay, so sebenarnya tak semestinya awak lukis graf. Awak boleh juga buat melalui kiraan. Okay, macam mana nak buat kiraan? Okay, yang pertama, tulis balik equation ni. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okay, dia kata 2 untuk koordinat A dia. Yang A adalah 2, 5. So, ini X. Ini Y. Betul? So, awak hanya, Y tu, awak tak payah ganti dulu. Awak hanya ganti yang nilai X, negatif 3 darab 2, sebab X dia 2, tambah 6. So, awak dapat negatif 3 darab 2, negatif 6 tambah 6. So, dia sama dengan 0. Sedangkan yang ini 5. Okay.
Okey, patutnya. So, Y tu lebih besar atau lebih kecil daripada nilai yang awak kira? Dia mesti lebih besar daripada kosong. Okey, jadi bila awak tahu nilai dia ni lebih besar, yang ni lebih besar daripada ni, so awak akan kata kesimpulannya, maka persamaan 25 untuk koordinat titik 25 memuaskan yang Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. Faham tak? Maksudnya, nilai Y tu awak tak payah ganti. Awak ganti nilai X sahaja, dapatkan lepas tu banding. Adakah nilai yang awak kira untuk di sini lebih kecil atau lebih besar daripada nilai Y? So, awak tengok B. Okay, saya padam balik yang ni. Okay, saya padam balik. Okay, kita tengok untuk yang B. Okay, B, equation tu tetap sama. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Okay, koordinat dia adalah 1, 2 sekarang ni. Ini X, ini Y. Saya kata Y biarkan dulu. Awak pakai nilai X sahaja, iaitu negatif 3. Darab 1, sebab X dia 1, tambah 6. Tadi X dia 2, so pakai 2. So, negatif 3 tambah 6. So, awak dapat 3. Okay, Y ni tadi awak banding balik. Okay, Y dia 2. X dia yang awak dah kira ni dapat 3. So, dia maksudnya ni lebih kecil daripada 3. Betul? So, jadi kesimpulan awak adalah untuk titik pada 1, 2, dia memuaskan Y lebih kecil daripada negatif 3X tambah 6. So, samalah juga untuk yang C dengan D ni. Awak kira, awak ganti, saya ingatkan, awak ganti pakai nilai X sahaja, bukan gantikan kedua-duanya. Okey, nilai Y tu biarkan. Atau kalau awak nak buat, boleh juga buat macam ni, dia tunjukkan. Okey, dia letak Y tu sama dengan ni untuk yang 9, yang ini untuk dia pecahkan 2 equation tu tadi. So, dia dapat, okey, dia selesaikan. Yang ni gantikan dengan nilai X. Okay, ini X, ini Y. So, bila dia dapat, dia bandingkan. Dia kata sebab dia sama nilainya. Ini 9, yang ini pun 9. So, dia memuaskan persamaan. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. So, kalau yang ini pun sama, dia pecahkan. Semua equation tu adalah equation yang sama. Sebab soalan tu bagi tu je. Okey, cuma titik saja yang berubah. Lepas tu buat je lah kesimpulan. Sebab bila yang ni awak tengok 8 dengan 6. So 8 lebih besar daripada 6. Maka dia memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 3X tambah 6. So buat latihan untuk hari ini. Itu sahaja. Terima kasih.